Kelas untuk hari pertama, minggu pertama sesi pembelajaran ASK. Okey, saya akan jelaskan tentang konsep asas pemikiran komputasional. Sebelum kita teruskan kepada apa itu empat pemikiran komputasional. Okey, kalau awak lihat kepada gambar ini, okey, computational thinking, solve a problem by breaking it into smaller groups, find the order, susunan, kita cari susunan, analyze the data, decomposition dan juga pattern recognition. Okey, ini adalah antara contoh-contoh pemikiran computational. Sebenarnya nanti awak akan tengoklah. Okey, what is actually computational thinking? Okey, kita tengok kepada standard pembelajaran. Okey, ada 5 standard untuk topik yang pertama, iaitu yang pertama boleh awak pelajar boleh terangkan teknik penilaian, pengecaman, objek, penikalan dan pengikhlakan. Kemudian selepas faham untuk standard pembelajaran yang pertama, maka pelajar dapat selesaikan tugasan menggunakan teknik penilaian. Kemudian boleh kesan unsur persamaan dan perbezaan untuk pengecaman corak. Dan seterusnya boleh membuat keputusan bagi menentukan aspek penting dalam sesuatu permasalahan dan akhir sekali boleh menentukan ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey, ada 5 standard yang penting sekali awak kena fahamkan dahulu standard yang pertama. Apabila faham standard pertama, maka standard kedua, ketiga, keempat dan kelima ini akan menjadi lebih mudah. Okey? Kepada pengenalan. Okey, pengenalan sebelum kita teruskan kepada topik yang utama. Okey, kalau anda perhatikan, okey, di sini ada 3 jenis. Okey, kita kata gadget ataupun 3 jenis peralatan yang biasa kita gunakan, iaitu komputer, kalkulator saintifik dan juga mesin ATM. Jadi saya minta semua murid okey berfikir, adakah okey, ketiga-tiga alatan ini berfikir sendiri atau kita yang memikirkan untuk mereka? Okey, ataupun adakah semua peralatan di atas membantu kita dalam melaksanakan sesuatu perkara? Okey, cuba fikirkan. Okey, jadi ya, okey, ketiga-tiga okey item ini dia tidak berfikir sendiri. Okey, dan kita sebenarnya yang memikirkan mereka, kita yang memproses ataupun kita yang memprogramkan mereka supaya mereka, okey, untuk menjawab soalan kedua, supaya mereka dapat membantu kita dalam melaksanakan sesuatu perkara. Jadi, apa yang perlu awak ingat bila kita sebut kepada asas, konsep asas pemikiran komputasional, okey, kita belajar asas pemikiran komputasional bukannya untuk kita berfikir seperti komputer, bukan juga untuk kita berfikir tentang komputer, kerana komputer itu tidak berfikir sendiri. Semuanya adalah atas arahan, okey, atas apa yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh manusia, kehendak manusia. Kita lihat kepada asas pemikiran komputasional. Apa itu sebenarnya? Apa ya pemikiran komputasional? Cikgu, kenapa kita belajar pemikiran komputasional? Okey, sebenarnya okey, untuk memahamkan awak, okey, asas pemikiran komputasional ini okey ialah satu proses pemikiran sekejap ya. Okey, di mana tujuan, kita lihat kepada tujuan dia. Okey, tujuan dia adalah untuk menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah siapa? Masalah yang dicipta oleh manusia. Dengan cara apa? Berbantukan mesin. Okey, berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Ini yang pertama. Jadi bila
ditanya ataupun soalan tanya, nyatakan definisi asas pemikiran computational. Jadi keyword dia di sini, okey, yang perlu awak tahu, okey. Asas pemikiran computational ini ialah, yang pertama ialah satu proses pemikiran. Okey, untuk apa? Untuk selesaikan masalah yang dicipta oleh siapa? Masalah yang dicipta oleh manusia. Okey, macam mana nak dibantu? Okey, berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali. Itu yang perlu awak ingat. Pemikiran computational, pemikiran maksudnya berfikir. Berfikir seperti apa proses pemikiran. Okey, tujuan untuk selesaikan masalah yang dicipta oleh manusia. Okey, berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali maksudnya manusia dan juga mesin dengan menggunakan konsep asas komputer. Jadi, bila kita nak laksanakan asas pemikiran computational, bila kita ada satu masalah yang sangat besar, okey, sebab itu kadang-kadang bila kita ada sesuatu isu, kita tidak boleh nak selesaikan. Sebab apa? Sebab kita tengok masalah itu menjadi masalah yang sangat besar. Okey, jadi awak boleh aplikasikan dalam kehidupan. Okey, bila kita ada satu masalah yang besar, jadi kita kena pecahkan dia. Masalah dipecahkan kepada masalah-masalah yang lebih kecil. Okey, yang kedua, okey, kita kenal pasti, okey, corak yang sama. Katakan ada satu masalah besar, okey, kemudian awak pecahkan dia, awak nampak ada 5 masalah. Jadi daripada 5 masalah, awak kena pasti mana masalah yang ada, kita kata sama bentuk masalahnya. Okey, jadi yang ketiga awak rasa kalau tidak penting, kita tinggalkan. Okey, dan yang keempat, okey, sediakan satu model penyelesaian masalah. Kita cipta, okey, ataupun kita buat satu formula ataupun kita buat satu tindakan untuk selesaikan masalah. Okey, itu proses pemikiran computational. Okey, dalam teknik pemikiran computational untuk silibus tingkatan 1, okey, awak akan belajar 4 jenis. Ada 4 jenis yang awak akan belajar, iaitu teknik leraian. Okey, okey, yang pertama ialah teknik leraian, yang ini yang awak akan belajar. Okey, yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Yang ketiga, teknik peniskalaan. Dan yang keempat ialah teknik pengitlakan. Ada 4 teknik yang ini. Okey. Ini kita akan belajar dalam silibus tingkatan 1. Tetapi, jangan terkejut kalau awak ada terbaca buku pemikiran computational dan sebagainya. Dia menyenaraikan lebih daripada 4 teknik. Okey, sebab kita sebenarnya dalam pemikiran computational kita ada lebih daripada 10 teknik pemikiran computational. Dan bukannya semua teknik ini akan kita gunakan dalam satu kaedah, kita kata penyelesaian masalah. Ada teknik yang perlu, yang boleh kita ambil, ada teknik yang tidak perlu kita gunakan pun. Okey, untuk pemikiran computational. Jadi kalau kata senaraikan 4 pemikiran computational, okey, kita ada teknik leraian, okey, teknik pengecaman, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Okey, keempat-empat teknik ini, okey, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan. Okey, kalau awak lihat di sini, ini dia. 1, 2, 3, 4. Okey, ini adalah yang pertama ialah teknik, di sini ialah teknik leraian. Masalah dipecahkan, okey, lerai pecahkan. Okey, ini ialah teknik leraian. Kemudian ini ialah teknik pengecaman corak. Dan yang ini ialah teknik peniskalaan. Peniskalaan. Dan akhir sekali ialah teknik pengitlakan. Okey. Ini ketiga-tiga ni pecahan-pecahan ini kita kata dalam dalam ayat yang mudah masalah dipecahkan, tetapi dalam kita kata dalam kita kata sebagai asas pemikiran, okey, nama yang saintifik dia, okey, ialah teknik leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan juga pengitlakan. Okey. Okay, next ni, okay, teknik dalam pemikiran computational.
Okey, teknik layan, pengejaman, peniskalaan dan pengitlakan. Ini sahaja saya rasa untuk pengenalan kita pada minggu ini. Okey, cuma mungkin awak boleh kaitkan apa yang awak nampak. Latihan saya bagi, bukan latihan lah, kita kata pemanasan minda kita. Awak boleh cari satu masalah, satu masalah di dalam rumah, yang mungkin kita boleh pecahkan dan kita boleh cipta sesuatu daripada masalah tersebut. Sebagai contoh paling mudah ialah mesin basuh. Mesin basuh dahulunya kita tiada mesin basuh. Nenek moyang kita dulu basuh baju dekat mana? Basuh baju dekat sungai. Kita basuh baju, kemudian kita sabun, kemudian kita perah dan akhirnya kita sidai. Tetapi kaedah-kaedah ini dipecah-pecahkan, akhirnya maka terciptalah sebuah mesin basuh. Itu sebenarnya contoh konsep macam mana pemikiran komputasional ini membantu manusia dalam kehidupan seharian. Jadi untuk pemanasan minda kita, mungkin saya minta kepada awak untuk melaksanakan ataupun mengkaji sesuatu permasalahan yang awak fikir boleh dijadikan sesuatu untuk kemudahan pada masa hadapan. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.